Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita sambung kita punya subtopik. Okey. Jadi hari ini kita nak sambung tentang kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol pada kesihatan fizikal dan mental. Okey, hari ini kita punya objektif adalah untuk mengetahui pertama apakah kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol ni, satu kepada hati, kepada hati. Kemudian bagaimanakah kita nak mendapatkan ataupun apakah kepentingan untuk mempunyai minda yang sihat. Maksudnya minda yang sihat ni orang yang bebas daripada masalah penggunaan dadah maupun alkohol. Okay, ya. Kita tengok yang pertama. Okay, apa pun point tentang dadah dan alkohol ni, dia pertama sekali dia akan menyerang kepada sistem saraf. Dia akan mempengaruhi sistem saraf. Jadi semalam kita dah tengok 4 jenis dadah, penenang, perangsang, inhalant dan halusinogen. Dan keempat-empat ni, jenis dadah ni dia mempengaruhi sistem saraf. Kalau dia melambatkan rangsangan, menghalang rangsangan, maka dia adalah dadah jenis penenang. Kalau dia ni menyebabkan tindakan menjadi agresif, menjadi lebih tenaga, jadi aktif, itu adalah dadah jenis perangsang. Dan kalau dia menyebabkan kita ni berkhayal, tidak ada fokus, maka itu adalah dadah jenis halusinogen dan inhalant. Cumanya beza ni inhalant ni adalah kita ambil secara sedutan ataupun secara pernafasan, dan kalau dadah satu lagi tu kita ambil secara pil lah. Pil. Okey, jadi keempat-empat jenis dadah ni dia akan mengganggu sistem saraf. Okey. Selain daripada sistem saraf, dadah juga menyebabkan banyak masalah pada kesihatan fizikal dan mental, seperti pertama sekali dia akan attack hati. Melemahkan sistem keimunan pengguna, menyebabkan kerosakan otak dan masalah mental yang serius. Okey. Jadi selain bersistem saraf, dia merosakkan hati, melemahkan sistem keimunan, menyebabkan kerosakan pada otak dan seterusnya menyebabkan masalah mental yang serius lah. Okey. Jadi untuk pengambil alkohol pula, orang kaki botol ataupun yang peminum arak tegar lah, dia ni akan merosakkan kebanyakan bahagian dan organ dalam lah, organ badan kita. Okay, now kita tengok apakah kesan-kesan dia. Okay, yang pertama adalah sirosis hati. Okay, pengambilan minuman beralkohol yang berterusan, maksudnya dia adalah satu tabiat, bukan lagi diambil pada musim perayaan, tapi dia diambil secara berterusan menjadi tabiat. Dia pertama sekali dia akan menyebabkan kesan toksik kepada hati dan menyebabkan sirosis hati. Sama juga kepada pengguna ataupun penagih dadah. Arak ni kalau diambil dalam jumlah yang banyak, kesannya akan jadi lebih kurang macam penagih dadah je lah. Menyebabkan ketagihan dan merosakkan anggota badan lah, organ dalam badan. Sirosis hati adalah satu keadaan hati di mana mengalami kerosakan kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Hati manusia ni adalah tempat ataupun organ yang akan mengagihkan nutrien-nutrien yang kita dapat daripada makanan ni ke fungsi-fungsi yang tertentu lah. Contohnya dia dapat glukosa, so glukosa ni akan dihantar ke sel-sel untuk menghasilkan tenaga. Dia dapat asid amino, dia akan hantar ke sel-sel untuk membaiki tisu yang rosak, membaiki tisu yang cedera. Jadi bila hati tak sihat, bila hati ni mengalami kerosakan ataupun hati ni ada gangguan, ada masalah, jadi akan menyebabkan dia berparut lah. Seolah-olah dia cedera dan berparut, dan akhirnya parut ni akan mengeras. So bila parut mengeras, sel-sel hati ni mengeras, jadi hati tak boleh berfungsi dengan cara yang sihat. Parut ni akan merebak secara perlahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya. Jadi bila fungsi hati hilang sepenuhnya, perlulah melakukan pemindahan hati. Sebab hati dah tak boleh guna lah. So hati tak boleh guna, macam mana nak buat? Hati yang boleh hati yang boleh dia akan menyimpan glycogen yang tidak digunakan, iaitu glukosa berlebihan yang telah ditukar kepada glycogen di situ. So kalau hati rosak, memang kita
susahlah, dia akan mengganggu fungsi yang lain. Okey. Ini adalah contoh hati yang sihat dan ini adalah contoh sirosis hati. Apa ada berparut lah. Parut ni kan lama-lama dia akan mengeras kan, macam dia keruping tu. So dia akan mengganggu fungsi hati. Perlahan-lahan dia akan merebak sehinggalah hati tidak boleh digunakan sepenuhnya. Jadi hati ni nampak macam tak ada apa-apa kan. Tapi dia adalah penting untuk keadaan dalam badan dia, untuk fungsi fisiologi dalam badan. Okey, yang kedua. Sekejap, Okay, yang kedua adalah ulcer perut. Okay. Alkohol boleh menyebabkan ulcer perut. Okay, alkohol lah, dalam alkohol ada bahan yang boleh menyebabkan terhakis ataupun keradangan pada perut kita ni. Ulcer perut atau ulcer peptik, okay, nama lain ulcer perut adalah ulcer peptik, adalah satu keadaan selaput di dalam perut yang telah mengalami luka. Ya, lapisan perut kita ni dilapisi oleh asid gastrik, asid hidroklorik yang bersifat menghakis lah, dan ditambah pula dengan alkohol menyebabkan dia semakin mudah terkakis dan akhirnya menjadi ulcer. Okay. Hal ini demikian kerana alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa yang akan mengakibatkan iritasi dan radang pada selaput di dalam perut. Alkohol ni merangsang kepada penghasilan lebih banyak asid, okay, di dalam perut dan akhirnya dia menyebabkan iritasi. Dia mengakis sikit-sikit, kegatalan, sikit-sikit iritik ni macam garu, macam akhirnya akan nipis lah dan menyebabkan radang pada selaput di dalam perut. Okay. Pesakit akan mengadu pedih atau sakit di kawasan ulu hati, berasa kembung, berasa kembung perut, loya dan akhirnya akan muntah. Perut dia tu dipenuhi dengan alkohol lah, tidak boleh ini dan akhirnya dan akhirnya menyebabkan pesakit akan rasa perut, loya dan muntah. Okay. Pesakit ulcer perut juga boleh mengalami gejala lebih serius seperti muntah darah dan najis berwarna hitam. Okay, muntah darah. Kenapa muntah darah? Okay, bila selaput perut ni luka, okay, bila dia luka, bermakna ada darah lah. Kan? Benda yang luka mestilah berdarah kan? Jadi bila dia berdarah, darah ni dua je, sama ada dia naik ke atas sebagai muntah ataupun dia turun ke bawah dan masuk ke dalam najis, jadi najis berwarna hitam. Jadi najis berwarna hitam ni adalah kerana darah lah, adalah kerana darah yang keluar daripada luka di bahagian selaput dalam perut. Kalau dia muntah darah, maksudnya darah ni tak pergi ke bawah tapi dia naik ke atas. Okey, dia akan keluar sebagai muntah. Jadi itu adalah kes yang pertama, kes yang kedua. Yang ketiga adalah pelakuan ganas. Okay. Pengambilan dadah seperti amfetamina. Okay. Dadah amfetamina adalah dadah jenis perangsang. Okay. Dia akan mengaktifkan sel-sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme. Okay. Pengguna akan menjadi lebih aktif, tidak dapat tidur, susah tidur sebab aktif, bersikap ganas sebab dia ada more energy, dia ada lebih tenaga. Okay, sorry iklan lah. Okay, dan bersikap ganas dan agresif. Yalah, sebab dia ada over lebih kan. Okay, seseorang yang minum alkohol secara berlebihan pula akan mabuk dan hilang kewarasan fikiran dan mereka akan melakukan seperti orang gila, ketawa bersorangan, bertindak di luar kawalan dan boleh menjadi ganas. Okay. Okey, jadi ini memang dua keadaan ni adalah keadaan yang sangat biasa kita tengok dalam drama. Baiklah apa-apa drama drama Korea ke, drama putih ke, drama Melayu ke, sama je. Bila mabuk, bila ambil dadah, memang ini adalah kesan yang paling senang kita nak tengok. Paling cepat nak tengok kesan ini lah. Okey, kemudian halusinasi. Okey, ini adalah dadah daripada jenis inhalant semalam dan jenis halusinogen tu. Okey. Jadi dadah jenis ni dia akan mengganggu fokus, mengganggu fungsi otak dan dia akan mengubah persepsi. Dia akan berfikir benda yang tak ada, yang tak dia rasa dia berfikir tapi sebenarnya itu dia adalah khayalan dia lah, apa yang dia inginkan, apa yang dia nak, dan dia akan rasa benda tu selepas dia hisap dadah.
Hal ini menyebabkan penagih mengalami halusinasi, paranoid, kadang-kadang takut benda yang tak betul dan takut, atau perasaan syak wasangka dan takut kepada orang lain. Dia rasa macam tu, dia rasa terancam. Tapi sebenarnya tak ada, tapi sebab dia berhalusinasi, dia berimajinasi di luar kawalan dia. Halusinasi juga mungkin menyebabkan kelakuan menjadi agresif lah. Betul. Bila dia membayangkan perkara yang tidak berlaku, dia menjadi keterlaluan, maka dia akan terhadap orang lain. Dia rasa syak, dia rasa dia terancam apa-apa pula. Kemudian so daripada apa kesan alkohol dan dadah ni, okay, sebenarnya kalau awak perasan dia macam cikgu cakapkan, dia mengganggu sistem saraf. Dan selepas kita ni perbincangan tadi kan, di hujung tu kita dapat tahu, kita we just realize that, kita kesan bahawa bila ada dadah ni dan adanya alkohol ni, dia mengganggu otak kita, dia mengganggu fikiran kita. Jadi bila dia mengganggu fikiran, sebenarnya dia mengganggu kita punya minda. Apa yang berada dalam kawalan yang sepatutnya kita boleh kawal ni telah diganggu oleh dadah dan alkohol. Okey, jadi minda adalah fungsi otak yang berkaitan dengan kesedaran. Benda kita sedar dalam kawalan. Contoh adalah personality, pemikiran, ingatan, pertimbangan, patut ke buat, tak patut ke buat, apa yang sepatutnya kena buat. Intelek, yelah, nak belajar tak nak belajar, betul ke, pengetahuan kita, dan sekali ada emosi lah. Okay. Minda yang sihat adalah keupayaan otak untuk menakul dan berfikir. Okay. Menakul lah, menilai lah. Kita dapat satu situasi, kita berdepan dengan satu situasi, kita boleh nilai, kita boleh pilih cara yang betul, kita boleh pertimbangkan apakah kebaikan, apakah keburukan. Okay, menakul dan berfikir, iaitu mampu membuat pertimbangan yang logik sebelum tindakan diambil. Jadi minda yang sihat juga merujuk pada sikap positif, berdikari, penyayang dan bertanggungjawab. Jadi inilah apa yang dimaksudkan dengan minda yang sihat. Okay, apa-apa perkara yang mendatangkan kebaikan lah. Datangnya daripada minda yang sihat. Jadi apakah ciri-ciri orang yang ada minda sihat ni? Pertama, boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar. Dapat situasi yang perlukan kita memilih. Jadi kita akan pilih benda yang mendatangkan kebaikan, yang wajar dibuat, yang sepatutnya dilakukan. Okay. Kemudian mampu mengesah rangsangan dan berat-berat sebagainya. Okay. Kita nampak bahaya depan mata, kita boleh berfikir, kita boleh elak, kita boleh rancang apa tindakan yang perlu kita buat. Boleh mengingati peristiwa silam yang sedih dan gembira. Kita boleh recall, kita boleh ingat, oh actually I have a bad experience before macam tu. Oh saya pernah je kena bully dulu masa sekolah rendah. Saya pernah diketawakan. Tapi adakah peristiwa tu menyebabkan awak menjadi jahat? Oh tidak. Jadi awak boleh mengingati tapi awak tidak terikut-ikut dengan perasaan yang begitu. Jadi awak ada minda yang sihat lah. Sanggup menerima cabaran. Okay, sekarang PDPR. Jadi orang yang punya minda sihat, dia boleh menerima cabaran. Perlahan-lahan lah. Okay, perlahan-lahan, sikit demi sedikit. Okay. Kemudian boleh membezakan antara yang betul dan salah. Paling basic lah kan. Okay. Bertanggungjawab. Okay. Bertanggungjawab dengan diri sendiri. Bertanggungjawab dengan keluarga. Bertanggungjawab dengan orang sekeliling. Bertanggungjawab dengan masyarakat. Semua itu adalah kita punya di bawah kawalan, di bawah fungsi minda yang sihat. Okay. Sekejap. Okay. Kemudian hidup tenteram dan mempunyai pandangan positif terhadap kehidupan. Okey, ini adalah orang yang dia ada masalah tapi dia tidaklah pula menganggap itu adalah satu masalah yang begitu besar sampai boleh menyebabkan dia ni kehidupan dia terikut-ikut sekali. Kes bunuh diri kan sekarang macam banyak kan. Kita tak berada di keadaan dia. Jadi kita tak boleh pun sebenarnya nak komplain orang bunuh diri ni macam mana kan. We never know, kita tak tahu sebab kita tak berada di tempat dia. Jadi apa yang
Apa yang sepatutnya kita boleh lakukan adalah kita sendiri menjaga kita punya minda ni supaya kita tidak terikut-ikut lah. So kita tidak terikut-ikut dengan tindakan yang salah. Jadi kita kena ada satu pandangan positif terhadap kehidupan. Susah nak buat memang susah nak buat, tapi yelah, kalau kita tak cuba tangani kan, memang begitulah. Susah, betul susah, dan kita tak tahu pun apa masalah dia, tapi kita juga kena jaga diri kita sendiri. Okey, jadi kita kena ada satu pandangan positif lah, walaupun memang sukar, terutamanya dalam keadaan yang begitu mendesak dalam keadaan COVID-19 macam ni sekarang kan. Okey, bebas daripada prasangka. Maksudnya tidak syak lah, tidak rasa terancam, tidak rasa kenapa dia buat macam tidak berlebih-lebihan dalam berprasangka. Kemudian berfikiran terbuka, tidak emosional, tidak ikut emosi. Kalau kawan tiba-tiba dah tak nak kawan, you open minded je lah kan. Dah dia tak nak kawan dengan you all, hantar kat dia lah, you all cari kawan lain. Macam tu Mampu menakul. Mampu menakul ni mampu menilai lah. Okey, menilai, mempertimbangkan apa yang sepatutnya berlaku, apa tidak sepatutnya awak buat. Okay, jadi ada beberapa faktor lah yang mempengaruhi minda dan kesihatan mental ni. Okay, pertama adalah ya Allah Akbar. Apa? Boleh lah, kejap. Okay, pertama adalah pengambilan minuman alkohol yang berlebihan. Okay, kita dah tengok macam mana alkohol ni boleh mengganggu sistem saraf. Jadi dia akan menyebabkan berlakunya kita di bawah pengaruh bahan yang mengganggu saraf, mengganggu kita punya fikiran. Apa? Okay, kemudian yang ni adalah alkohol ni berkaitan dengan saraf lah. Okay, kemudian kecederaan pada bahagian otak akibat jangkitan, sama ada jangkitan mikroorganisme atau patogen, kemalangan ataupun tumor. Ni pun boleh jadi jugalah. Okay, katakan di kemalangan terkena kepala dia, jadi mengganggu, mungkin menyebabkan dia tak boleh membuat pertimbangan lah, dan dia mungkin teringat perkara yang sedih saja macam tu. Okay, kemudian ketidakseimbangan hormon semasa haid atau sindrom pra-haid dan juga selepas putus haid. Ini memang saya tak boleh menafikan. Perempuan kalau dia dapat senggugut ataupun dia menopause, okay, memang pasangan iaitu suami lah, memang saya kena sentiasa bersedia dengan dua situasi ni, iaitu situasi sindrom pra-haid ni, itulah senggugut apa semua tu, sakit kepala, macam-macam lah, dengan cepat marahnya, tiba-tiba cepat sedih, okey, dan selepas putus haid dan selepas menopause. Dua keadaan ni adalah kerana disebabkan oleh hormon estrogen dan progesteron yang dibebaskan oleh ovari perempuan, ovari wanita. Jadi kedua jenis hormon ni bila dia ada sedikit gangguan ataupun selepas menopause kan dah stop kan, dah tidak dapat dikesan lagi oleh kelenjar pituitari, jadi kan dia akan mempengaruhi emosi lah. Sebab tu orang cakap women are complicated. Perempuan adalah satu makhluk yang sangat complicated, dan cikgu sebagai seorang perempuan tak menafikan. Memang kita memang tunggulah awak kahwin nanti awak tengok kalau sebelum nak period tu, ya Allah, sensitifnya. Sampai Adli sensitif tu melampau-lampau, padahal tak ada apa-apa pun padahal tak ada apa-apa pun, tapi ya Allah sedih tu. Itu adalah kerana tidak keseimbangan hormon lah. Jadi dia akan mempengaruhi kita punya kesihatan minda kita. Okay, kita jadi beremosi, kita jadi teringat benda-benda yang tak sepatutnya kita ingat, benda sedih lah, padahal tak ada apa-apa pun. Ia adalah kerana hormon. Okey, kemudian penyalahgunaan dadah, okey, sama macam berkurang alkohol, kerana dia menyerang sistem saraf, maka dia akan mengganggulah fungsi-fungsi di otak. Penuaan semakin tua. Semakin tua ada satu keadaan di mana saraf-saraf kita tidak lagi sensitif, tidak lagi kenyal.
Ada otak-otak yang tidak lagi kenyal. Jadi dia tak dapat menerima rangsangan lah. Dia tak dapat menerima rangsangan menyebabkan dia tak dapat memproses lah. Dia tak dapat memproses dia punya tindakan. Jadi menyebabkan dia mungkin nyanyuk, dia mungkin ada demensia macam tu Okey, last sekali ada tekanan mental. Ini mungkin tekanan mental ni boleh datang daripada pelbagai faktor lah. Mungkin daripada trauma dia semasa kecil. Contohnya orang yang kena bully, dia ada tekanan mental lah. Dan dia bercenderungan untuk menyeksa binatang pula. Kalau dia ni pernah dibuli dalam keadaan sangat teruk ataupun pernah didera semasa kecil, dia ni orang ni bila dia membesar dia akan ada potensi untuk dia buat perkara yang sama pada orang lain pula. Jadi dia tak dapat, dia tak ada minda yang sihat lah. Sebabnya dia dipengaruhi oleh keadaan dia dahulu menyebabkan dia mengalami tekanan mental. Ataupun tekanan mental mungkin juga daripada persekitaran lah, iaitu mungkin daripada tempat kerja ataupun keluarga begitu Okay. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lah. Okey. Kalau untuk yang height tadi tu selalunya mengalami sakit kepala, murung dan cepat marah. Okey, ambil alkohol berlebihan, menjejaskan daya fikir, menjejaskan juga kita untuk mengesar rangsangan, menakut dan mengemosi. Okey, seseorang yang mabuk boleh menjadi agresif. Okey, jadi dia boleh bahayakan diri dia dan diri orang lain. Dia dah mabuk, dia nak lintas jalan kan, dia lintas je, dia tak fikir, dia bahayakan diri dia dan bahayakan orang lain. Kemudian penagih dadah, penyeludupan dadah, memang kita tahulah memang banyak sangat contoh akan menyebabkan gangguan kepada keluarga, kerja, pelajaran dan masyarakat lah, orang sekeliling. Juga penyeludupan dadah boleh mengakibatkan masalah mental yang serius. Kalau terlalu banyak dia jadi tak betul lah, dia cakap merepek-repek, dia tak boleh fikirlah, tak pakai baju, tak pakai seluar, dan tindakan dia tu adalah kerana dia telah menjadi penagih dadah yang sangat tekar. Okey, orang macam ni kita kena bantulah. Okey, bukan saja awak biarkan dia macam tu di jalan What you have to do actually is call the police, telefon polis, polis akan ambil dan akan hantar ke pusat pemulihan dadah Okey. We as a society kita sebagai masyarakat ni, kita tak boleh simply judge people just by what they look like Kita tak boleh kata, oh kau keadaan kau macam ni adalah kerana kau dulu macam tu. No. As sebagai masyarakat yang bertanggungjawab kita sepatutnya membantulah. Kita bukan mengkeruhkan keadaan tau. Kita membantu sebab kita ni adalah golongan yang menerima pendidikan di sekolah, yang belajar sains, yang belajar pendidikan kesihatan. So kita tak sepatutnya jadi macam orang lain lah. Kita sepatutnya jadi macam orang yang tak pergi ke sekolah. No, tak boleh. Kita kena jadi orang yang kita kena bertindak atas kita mesti bertindak dengan keadaan kita sekarang, dengan keadaan pendidikan kita sekarang. Kita jangan terikut-ikut dengan tindakan orang keliling yang selalu menyalahkan orang. Okey. Kemudian tekanan mental boleh menjadikan nasihat. Okey, oleh itu kita kena sentiasa pandai mengawal tekanan supaya tidak menjejaskan minda. Okey. Kecederaan otak. Ini macam tadilah sebabkan kemalangan ataupun tumor tu. Tumor ni adalah sel-sel awal kanser pun boleh mempengaruhi lah. Kalau sel kanser tu ataupun tumor tu menekan mana-mana bahagian yang mengawal kita punya minda ni, so kita punya minda akan terjejas. Kita jadi tak boleh nak menilai, kita jadi tak boleh nak berfikir dengan waras. Okey. Ataupun kecederaan otak, mungkin sebabkan kemalangan lah. Okey. Oh ya, satu lagi. Kecederaan otak juga boleh menyebabkan seseorang mudah dipengaruhi. Ya, betul lah macam saya cakap tadi So it's all about your brain. Sebenarnya adalah berkaitan dengan kita punya otak. Jadi apakah kebaikan mengenai nasihat ni? Pertama, dari segi keluarga, dapat membina keluarga bahagialah. Okey, boleh buat keputusan bijak, menjadi teladan dan keluarga. Terutamanya bapa pelajar-pelajar lelaki ni. Dia ni akan menjadi tauladan lah kepada keluarga dia. Kalau dia ni adalah seorang yang tidak boleh berfikir secara waras, yang berfikir mengikut nafsu, berfikir mengikut emosi Dan keadaan sekarang yang ramai orang diberhentikan kerja, suami ataupun awak lah nanti yang akan kahwin ni, perlu ada satu emosi yang sangat stabil, yang sangat stabil, mental yang sangat stabil.
perlu berfikiran yang sangat positif supaya awak boleh supaya awak boleh buat keputusan bijak. Bila minda awak dalam keadaan yang baik, awak boleh buat keputusan bijak. Dan akhirnya akan bagi teladan lah kepada isteri dan anak-anak. Kalau ibu, jadi teladan kepada anak-anak. Okay, tempat kerja. So bila kita ada hubungan minda yang sihat, kita akan berhubung baik dengan semua orang. Safa Adli. Okey, kita akan baiklah dengan semua kawan sekerja dan bila hubungan kita baik, kita akan hasilkan kerja yang baik jugalah. Okey, dan berdisiplin. Kerja ikut masa, tak adalah kalau lagi dah tu dia suka hati lagi datang kerja, suka hati bila nak datang kan. Ambil. Kemudian negara, okey, bila kita ada minda yang sihat, dia akan beri kesan kepada negara lah. Kemudian negara yang rakyatnya mempunyai minda yang sihat, maksudnya rakyatnya yang positif, rakyatnya yang bertoleransi, boleh mengamalkan nilai keagamaan dan moral mengikut kepercayaan masing-masing. Okay, jadi cara hidup bersihat, jadi ini secara tak langsung dapat menjaga ekonomi negara. Bila semua orang ada minda yang sihat, semua orang boleh bekerja dengan campuran pelbagai kaum dalam satu keadaan. Malaysia tak perlu bayar kepada rusuhan-rusuhan, tak perlu bayar kepada kerosakan-kerosakan yang ada akibat pergaduhan antara kaum tu semua tu. Jadi kita dapat menyelamatkan ekonomi negara. Dan last sekali, dalam masyarakat. Okay, dalam masyarakat, kenapa kita kena ada masyarakat yang mempunyai minda sihat ni supaya kita boleh berperanan sebagai kawan-kawan. Kita ni jauh duduk daripada keluarga. Contoh paling terbaik cikgu lah. Cikgu duduk kat sini kan, keluarga semua di Semenanjung. Jadi kalau cikgu ni adalah seorang yang tidak mempunyai minda sihat dan cikgu juga duduk di kawasan masyarakat yang mempunyai minda tidak sihat, jadi kita tak boleh berperanan sebagai kawan lah untuk tukar fikiran. Kita mungkin akan bergaduh, kita akan jadi syak sangka, kita akan ada satu pemikiran yang negatif. So dia tidak membantu pun sebenarnya. Okay. Jadi kalau kita ada minda sihat, kita boleh tangani kritikan dengan baik. Okay. Boleh berperanan, boleh bertukar-tukar pendapat dengan jiran dalam masyarakat dan kita juga boleh membantu masyarakat yang dalam kesusahan. Bila kita rapat dengan masyarakat, kita boleh membantu. Okey. Jadi kita tamat di sini. Ada soalan nak tanya? Oh, cikgu off dulu record